Begitu juga hal-hal pelaburan, saya nak mengingatkan, tidak ada pelaburan yang semudah itu, yang boleh dapat 6,000 dalam masa 3 jam hanya dengan pelaburan sebanyak RM600. Ini semua mustahil. Kalau adalah sedemikian, Malaysia merupakan satu tempat yang sangat subur untuk dunia pelaburan begitu. Ini hanyalah skim-skim yang seperti dahulu kita dengar pada akhir 80-an, awal 90-an, skim 350, skim Pak Mantelo dan sebagainya. Hanya diterjemahkan sekarang ini dalam bentuk online dan mangsa-mangsa pun serupa. Saya sendiri agak kecewa dan sangat ralatlah bagaimana orang boleh mempercayai begitu ya. Mungkin atas desakan keuangan dan sebagainya, tapi faktor pendorong yang utama yang saya berani cakap sekarang adalah ketamakan ya, tamak ataupun greed, itu yang mendorong mereka sebenarnya untuk melabur. Dah ada 1 juta nak menjadikan 2 juta, dah ada 2 juta nak menjadikan 6 juta. Dan penipu-penipu ini cukup senang, hanya paparan online di skrin sahaja yang akan menunjukkan anda telah daripada pelaburan 1 juta tadi dah dapat 7 juta. Maka happy lah si pengguna ini. Tapi apabila ada cubaan nak dikeluarkan keuntungan itu, tak dapat. Masa itu, maka barulah terfikir bahawa kali ini saya telah ditipu dan terfikir untuk membuat laporan polis. So, faktor-faktor begini hendaklah boleh dicegah daripada awal, daripada diri sendiri yang perlu ada sikap skeptik ataupun tidak mudah percaya, tidak mudah diperdaya dan sebagainya. Kalau tidak ada sikap-sikap ini, terdorong oleh ketamakan, terdorong oleh kemudahan untuk mendapatkan keuntungan, akhirnya dia akan berakhir dengan pecundang dan laporan polis. Dan setelah laporan dibuat, maka akan adalah tekanan-tekanan secara harian, sama ada melalui NGOs ke atau secara persendirian. Apa dah jadi pada kes saya, tolonglah saya dah kehilangan, saya dah hilang semua punca pendapatan, inilah life saving saya dan sebagainya. Ini hanyalah ungkapan kesalahan selepas ianya berlaku. Yang kita cuba sekarang secara proaktif, hendaklah sebelum ianya berlaku, supaya benda-benda ini, kata orang dalam bahasa kita kata ada pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Orang ni menggunakan nama individu ataupun di belakangnya individu, ada macam seolah-olah syarikat biasa. Bukan seolah-olah lah, syarikat biasa yang menggunakan company secretary, setiausaha syarikat. Satu daripada kelemahan, dan kita pun telah adakan perbincangan awal yang saya rasa yang boleh diatasi, tapi kita juga tidak boleh menolak bahawa dalam kemodenan ini perlu ada sistem yang lebih baiklah. Tetapi sistem itu telah disalahgunakan, umpamanya untuk mendaftarkan syarikat. Begitu mudah sekali sekarang ni untuk mendaftar syarikat, dan syarikat-syarikat ini kadang-kadang tidak ada background yang solid, tetapi dimasukkan keuangan yang apabila jumlah yang besar, katalah lebih daripada RM25,000 dan sebagainya. Of course, ianya atas dasar syarikat dan juga dasar transaksi dengan negara-negara luar, import, ekspor dan sebagainya, ianya mudah terlepas atas transaksi tersebut. Kononnya satu transaksi yang genuine, yang legitimate, yang dibolehkan. Itulah yang berakhir ada satu company itu 1.9 bilion ya. Company yang kononnya syarikat elektrik dan sebagainya yang dicurigai. Dan dalam penyiasatan, walaupun kita dapat menghubungi rakan-rakan kita di luar negara, tetapi proses mereka juga bukan mudah untuk mendapatkan suspek, untuk mendapatkan company tersebut, kerana mereka juga dikawal oleh undang-undang domestik mereka. So, untuk menceritakan bahawa complicatednya dalam isu-isu siasatan berkenaan dengan kes-kes yang melibatkan rentas sempadan atau melibatkan negara lain ini, ianya tidak begitu mudah. Jadi kalau ada pengadu yang kata kehilangan wang dan sebagainya, bukanlah hari ini mengadu, besok dapat kita cari kenal pasti penjenayahnya, scammernya, dan juga untuk mengharapkan pulangan wang itu dikembalikan kepada mereka, itu adalah satu benda yang sangat rumit dan sukar. Dan nature penyiasatan polis juga tidak begitu ya. Untuk pemungutan wang dan sebagainya ada proses yang lain, terutamanya daripada proses perintah mahkamah dan sebagainya. Ia melalui itu. Sebab
Sebab itu dalam kita menggubal undang-undang sekarang ini, kita berterima kasih kerana kerajaan sedang giat untuk menggubal undang-undang jenayah cyber ini. Kita harap perkara-perkara ini dapat dimasukkan supaya matlamat utamanya dalam siasatan kes-kes penipuan cyber ini adalah untuk memulangkan wang itu kepada mangsa. Siasatan itu jatuh nombor 2 untuk mencari culprit dan sebagainya. Of course, orang yang terkesan, yang telah kerugian, yang pertama sekali yang diharapkan duit dia itu balik. Nak tangkap orang dan sebagainya itu perkara kedua. Dan perkara ketiga barulah kempen-kempen yang kita laksanakan supaya tidak kita dapat meminimumkan potensial mangsa-mangsa yang akan terjebak dalam kegiatan ini. Alright? Terima kasih. Ini kalau dah macam syarikat kedai, ada tak pihak JSJP yang adakan kerjasama dengan sebagai syarikat ke macam? Ya, kita adakan kerjasama, kita kenal pasti. Tapi setakat kenal pasti itu sajalah. Dan kita juga mencarilah company secretaries dan sebagainya dalam siasatan kita. Tidak terlepas radar, maknanya bukanlah kita mengambil satu pendekatan lain. Pendekatannya juga serupa, kita akan fokus kepada company itu. Itu yang saya katakan tadi, ada 15 syarikat yang kita telah kenal pasti, kita telah mengetahui siapakah board of directors dan sebagainya. Malangnya board of directors itu juga adalah yang tidak mengetahui, mereka juga jadi kaldai kepada syarikat itu sebenarnya. So berlapis-lapis dia punya kekeldaian dia itu. So susahlah. Kaldai atas kaldai.